warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang bersama saya pada malam ini, Cik Intan Adriana dan Cik Camilia. Segala pujian kehadrat Allah SWT atas izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti wawancara yang bertajuk Institut Kekeluargaan Islam. Terima kasih juga saya ucapkan atas kehadiran panel kita iaitu Encik Izzuan yang merupakan pengurusi Biro Pendidikan Masjid Al-Azim Pandan Indah yang sudi meluangkan masa menyertai wawancara pada hari ini. Saya Nur Ana Fazana selaku moderator untuk diskusi santai pada malam ini. Encik Izzuan, dalam si Institut Kekeluargaan Islam ini, saya membawakan satu isu yang seringkali bermain dalam fikiran masyarakat tentang perpecahan kekeluargaan yang kerap berlaku akhir-akhir ini. Sebagai contoh, kita lihat di beberapa utusan online dan media sosial, isu perpecahan keluarga disebabkan kegagalan ibu bapa dalam memberikan moral dan spiritual pada peringkat awal. Jadi pada pandangan Encik Izzuan, bagaimana cara didikan awal yang sesuai mengikut konteks keluarga Islam pada masa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga penyampaian lain. Bagi saya, pandangan saya tentang institusi keluarga Islam ini seharusnya daripada kita sejak melahirkan anak lagi, Jadi daripada kelahiran anak ada pelbagai cara. Dia sebenarnya bagi saya untuk daripada melalui segi Islam, daripada start awalnya sebelum kelahiran anak dalam kandungan lagi, kita boleh bagi mendengar pada kandungan ibu untuk dengar bacaan yang surah-surah Al-Quran, kan, di antaranya surah-surah yang biasa yang sesuai, surah Maryam dan surah Yusuf di antaranya lah, kan. Jadi apabila anak itu lahir, kan, kita ada juga sekarang ni yang bila lahir dia tak azan, dia tak komat pada anak itu. Ada juga yang buat itu, tapi kebanyakannya ada yang buat. Kebanyakannya ada. Saya tak kata ada semua lah, majoritinya ada. Tapi bukan setakat sampai itu. Daripada awal lagi pada umur 10 tahun kita kena didik dia untuk bawa pergi ke masjid. Kita kena asuh dan paksa dia, kan? Dan selebihnya kita tidak boleh bergantung pada sekolah, kan? Kalau setakat sekolah rendah dia tak ajar sempurna, kan? Jadi ada ibu bapa bagi dia ajar sekolah rendah je dah, kan? Kira cukup okey dah, kan? Tapi sebenarnya kalau masuk sekolah agama yang sekarang ni ada integrasi, ada kafar, kan? Dekat situ dia belajar tentang agama dan belajar cara semayang. Sedangkan kita kat rumah ibu bapa tak ada kesempatan untuk mengajar. Tapi peranan ibu bapa pada waktu itu hanya pada waktu habis bekerja, pada anak habis sekolah, bawa anak. Yang penting bawa anak pada kecil untuk bawa pergi ke masjid, insya-Allah. Kalau pada kecil bawa anak pergi ke masjid, insya-Allah. Itu daripada segi untuk mengajar anak tentang cara mendidik anak melalui segi Islam, kan, daripada peradaban dia, kulturan dia, kan. Dan yang paling penting cara kita komunikasi dengan anak. Itu pada pandangan saya lah. Baiklah, seperti yang Encik Izzuan katakan tadi, menurut artikel Peraturan Akhbar Berita Harian, di mana ada sebuah pernyataan daripada Dr. Nizamidah Sohaila Nizami, seorang pensyarah panel Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, yang mengatakan ilmu kekeluargaan Islam sepatutnya menjadi agenda penting untuk disampaikan secara adil dan saksama kepada semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berdepan krisis keluarga. Bagi membina institut keluarga yang bahagia, perlu mempunyai ilmu agama yang kukuh agar boleh menjadi benteng sekiranya difahami hikmah dan maksudnya. Jika tidak, sesebuah keluarga itu tidak akan dapat menghayati setiap sesuatu hukum dan panduan yang ditetapkan. Jadi bagi pendapat Encik Izzuan, apakah ciri-ciri institut kekeluargaan Islam yang dapat kita terapkan dalam membantu sebuah keluarga moden pada masa kini? Soalnya kaitnya fakta. Okey, dia ada beberapa perkara lah, di antaranya tanggungjawab, amanah, mempunyai cakap peribadi yang untuk peribadi kita dan terhadap anak kita, yang paling penting bertanggungjawab lah. Sebab yang paling penting, yang paling berat dekat untuk dalam kehidupan kita ni sebenarnya tanggungjawab dan amanah. Jadi untuk anak itu kita mendidik dia daripada awal, kan, untuk kita memberi dia pelajaran dan kita memberi dia didikan agama, dan yang paling penting cara corak kita mengajar dia daripada awal.
Okay, saya setuju dengan pendapat Encik Izzuan. Setiap peranan ibu bapa dan setiap ahli keluarga itu amat penting untuk membina kekeluargaan yang terbaik. Menurut kenyataan daripada utusan online, ibu bapa tidak patut mengambil ringan peranan mendidik anak dengan menganggap akhlak anak yang tidak baik sebagai lumrah. Seperti pepatah lama Melayu, dalam setanda pisang pastinya ada yang buruk. Menurut Islam, pendidikan anak adalah peranan hakiki ibu bapa, bermula dengan mengajar mereka ilmu agama, termasuk tauhid, Al-Quran, hadis diikuti dengan ilmu berbentuk keduniaan. Pada sudut pandangan Encik Izzuan, apa yang boleh Encik Izzuan kongsikan cara atau langkah-langkah untuk membina keluarga Islam yang bahagia? Okey, untuk membina keluarga Islam yang bahagia, dia ada beberapa ciri lah. Di antaranya kita dalam menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Di antaranya selain daripada itu, kita juga perlu mengawasi aktiviti anak-anak. Apa yang anak-anak lakukan di rumah, apa yang anak lakukan di luar rumah, di sekolah, dan pergaulan dia. Selain itu juga kita harus mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak ini, yang cakap masa luang untuk bersama dengan dia, memberikan pendidikan selain daripada memberikan pendidikan agama, untuk memastikan situasi dia dalam keluarga dia merasa selesa, tidak memberikan perhatian lebih lah. Dan yang paling penting, saling menghormati. Dia tahu menghormati orang tua, kan? Dan kerap kita berkomunikasi dengan anak. Betul apa pandangan Encik Izzuan. Untuk membina keluarga yang bahagia bermula dari sifat perkahwinan itu sendiri. Mengikut perkembangan terkini, tren kahwin muda menjadi isu paling hangat, yang mana sesetengah pihak menganggap perkara ini biasa dan ada sesetengah pihak yang berpendapat bahawa situasi ini mengikut peredaran masa. Perkara ini dibuktikan lagi dengan peningkatan statistik perkahwinan pasangan muda, iaitu sebanyak 186,257 kes pada tahun 2020 dan meningkat 214,943 kes pada tahun 2021. Okey, bagi Encik Izzuan, apa yang menyebabkan mereka yakin untuk membuat keputusan kahwin muda? Okey, untuk kahwin muda ni, ini sangat universal lah bagi saya. Sebab apa? Kebiasaannya kebanyakan je lah, kan? Suka sama muka, kan? Lepas tu juga di antaranya, kalau sekarang ni masalah anak muda kita, orang Islam kita yang banyak bersekedudukan, yang dalam punca yang kahwin muda juga. Dan juga ada pasangan yang lari pada rumah. Sebab apa? Mungkin tak dapat restu, ataupun mungkin ada masalah keluarga yang mungkin tak suka pada lelaki atau perempuan, tak ada sekolah tu. Daripada itu juga mungkin pasangan ada yang telah mengandung, Jadi inilah punca-punca anak-anak muda kita yang kahwin muda. Tapi saya tak kata tak baik. Ada yang separuhnya, ada setengahnya juga ada kebaikannya juga, kan? Sebab saya sendiri pun kahwin muda. Sebab kita nak anak kita sempat kita melihat dia membesar. Kita tak nak nanti besok bila anak dah baru nak sekolah rendah, kita dah tua dah. Kita nak tengok anak kita membesar, kita nak tengok anak cucu kita. Sebenarnya kalau saya ikut trend dulu, kebanyakan memang kahwin muda. Tapi trend sekarang bila kahwin muda jadi isu dia tak bersefahaman, tak financial salah tu lah. Lepas tu cakap tak puas enjoy, itu di antaranya lah. Terima kasih Encik Izzuan. Sebenarnya ada baik buruknya. Apa yang pasti, kebaikannya ialah tidak lain dan tidak bukan ia boleh mengelak daripada berlaku fitnah serta dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang juga berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, kerana sesungguhnya pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, kerana puasa menjadi perisainya." Yelah, kan kita bercinta di usia muda-muda ni, darah muda orang katakan, memang sedang mempunyai perasaan bergejolak membuat buah. Apakah nasihat Encik Izzuan kepada masyarakat di luar sana yang berniat untuk mendirikan rumah tangga pada usia muda? Okey, untuk mendirikan rumah tangga pada usia muda, bagi saya sebenarnya perkahwinan adalah satu barakah, dan satu ibadah dan sunnah.
SAW. Jadi yang pertama yang perlu kita galas untuk pasangan yang berkahwin muda ni, pasangan muda yang perlu digalas ialah tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap pasangan, dan yang penting pasangan lelaki dan perempuan ni perlu matang. Bukannya seperti anak-anakan dan duduk-dudakan. Kalau perkara ni tak seimbang, dia akan menghadapi beberapa masalah. Saya tak cakap tak bertahan, tetapi akan ada konflik, kan? Baik, dengan tingginya kadar perkahwinan, tinggi juga kadar perceraian yang berlaku. Seperti yang kita sedia maklum, dalam melayani kehidupan berumah tangga, suami isteri sering berhadapan berbagai masalah dan cabaran sehingga berlakunya konflik yang membawa kepada pembubaran perkahwinan atau dengan erti kata lain perceraian. Menurut statistik perkahwinan dan perceraian Malaysia 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah penceraian di negara kita menurun sebanyak 7.1% dengan catatan kes sebanyak 43,394 kes pada tahun 2021 berbanding 47,242 kes pada tahun 2020. Walau ada kadar pengurangan, tapi ia masih satu jumlah yang besar dan membimbangkan. Jadi pada pendapat Encik Izzuan, apakah punca-punca yang menyumbang kepada kes perceraian di negara kita? Okey, pada saya, yang pertama dalam pasangan ini adalah persamaan. Persamaan perlu di antara satu sama lain, dan mungkin berkahwin terlalu awal juga adalah satu faktor yang boleh menyumbang, sebab persamaan pada awal dulunya cakap okey, lepas tu ending-ending dia kita tak kena, ini tak kena, kan? Sebab dia punya keikhlasan tu, tidak tahu mungkin kahwin tu sekadar nafsu ataupun sekadar bercakap menunaikan ibadah. Macam saya cakap tadi, sebenarnya perkahwinan ni dia bukannya benda yang kita boleh buat ni kahwin besok kalau tak suka cerai, kan? Ya, yang kebanyakannya tak ada rasa tanggungjawab, sikat lepas tangan, campur tangan. Dia antara juga ada campur tangan apa, kedua ibu apa, dan di antara juga tadi ada cakap tadi masalah pangan, kan? Dan ada dua faktor yang cakap yang mungkin jarak memang tak boleh terima lah, di antaranya faktor curang. Memang tak boleh terima lah. Dan yang tak boleh terima juga dengan anak berpoligami. Mungkin suami mampu tapi isteri tak boleh terima, kan? Yalah, tak ada isteri yang, tapi ada isteri yang boleh terima. Contoh kalau mana? Ya, macam kalau saya ada satu pepatah. Pepatah saya itu seharam-haram rokok lelaki tak isap. Betul? Tapi sehalal-halal poligami wanita tetap tak boleh terima, kan? Betul. Susah nak terima. Betul. Betul juga. Seharam-haram rokok lelaki tak isap. Tapi itu haram, tapi lelaki tak isap. Tapi sehalal-halal madu, sehalal-halal poligami, wanita tak boleh terima. Betul tak? Sebab kadang ada suami berpendapat dia mampu untuk bagi nafkah dari nafkah duit, tapi dia dari segi tanggungjawab. Betul. Susah Dia ada satu lagi daripada sisi lain. Dia bagi saya ada satu perkara yang kita ketahui, lelaki akan diuji apabila dia ada duit, tapi perempuan diuji apabila lelaki tak ada duit. Pada pandangan saya. Baik, dari apa yang diperkatakan oleh Encik Izzuan tadi, tiada kesefahaman merupakan punca utama yang menyumbang kepada perceraian. Saya setuju dengan kata Encik. Perkara ini telah dibuktikan oleh salah satu artikel Berita Metro pada 4 Mac 2021 yang bertajuk "Wang Berkurang Kasih Terlerai". Kemelut kewangan serius pada serius sepanjang PKP memberi impak yang besar kepada masyarakat kita dengan kehilangan kerja, pengurangan sumber pendapatan, secara mendadak menyebabkan pasangan suami isteri itu tiada kesefahaman sehingga terjadinya kemudahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara baik dan akhirnya membawa kepada perceraian. Jadi apa nasihat Encik Izzuan kepada pasangan suami isteri di luar sana untuk mengurangkan atau mengelakkan perkara ini sebagai terus hingga mendorong kepada perceraian?
Okey, bagi saya ada 4 perkara kat sini. Yang pertama, dapatkan sokongan. Bina sistem sokongan daripada rakan dan keluarga yang dapat membantu menangani perasaan yang dialami dan belajar bagaimana menangani dengan cara yang konstruktif. Apabila dapat mengawal emosi, kita akan lebih bersedia untuk mengundi tentang penceraian dan dalam keadaan lebih tenang dan lebih membuah hasil. Yang kedua, kita menyalahkan antara satu sama lain atas pasangan. Yang ketiga, fikir masa depan, bukan pandang ke belakang. Dan yang keempat, letakkan matlamat kita. Nasihat yang ringkas dan padat. Jadi dengan perkongsian ini, perkongsian itu tadi, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Kita telah sampai ke penghujung bicara. Terima kasih lagi sekali kepada panel juga kita, iaitu Encik Izwan, kerana sudi meluangkan waktu untuk berkongsi nasihat dan ilmu pada malam ini. Moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan kita sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa mohon dimaafkan. Yang sesungguhnya yang baik itu datang dari Maha Pencipta dan yang buruk itu dari kekhilafan kami sendiri. Salam hormat, sehingga kita bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Melati. Jadi Cik Izwan, sebelum pengakhiran kita, kami ada bagi sabati sikit lah sebagai panel untuk wawancara. Ada lagi? Mana-mana. InsyaAllah, izin. Izin. Okey, terima kasih.